Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini cikgu akan memberi sedikit kalimat tentang disiplin sekolah menengah. Sebelum cikgu teruskan, cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Ustaz Romika. Cikgu adalah Ketua Ahli Lembaga Disiplin di Sekolah SMK Kemenah Bintulu, Sarawak. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, cikgu akan menceritakan sedikit tentang peraturan dan undang-undang di sekolah. Cuba pelajar-pelajar semua lihat dulu gambar yang ditayangkan itu. Ini menunjukkan pelajar-pelajar sekolah. Daripada apa yang kamu lihat ini, pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar yang secara logiknya menggambarkan pelajar-pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Daripada gambar ini, pelajar dapat lihat ada pelajar yang merokok, ada pelajar yang menconteng, ada pelajar yang rambutnya tak terurus, ada pelajar yang pakaiannya dikeluarkan, dan yang jelas pelajar-pelajar yang seperti ini suka melepak. Itu yang dapat dilihat daripada gambar ini. Cuba kita teruskan. Gambar yang kedua memperlihatkan kepada kita keadaan yang berlaku dalam sebuah bilik kelas. Ini adalah keadaan sedang berlangsungnya PDPC. Cikgu bertanya dengan baik. Dengan tekun pelajar mendengar dan menjawab apa yang ditanya oleh guru. Ini situasi yang sepatutnya berlaku di sekolah. Guru mengajar, pelajar belajar. Berbeza dengan situasi yang pertama tadi. Pelajar-pelajar sangat memperlihatkan ketidakdisiplinan mereka. Namun situasi yang kedua ini, pelajar-pelajar menunjukkan mereka adalah pelajar yang berdisiplin. Kita teruskan. Peraturan atau undang-undang sekolah. Tujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik dan melicinkan pengurusan sekolah. Apakah tindakan anda? Murid mestilah memiliki buku panduan disiplin sekolah dan memahami sepenuhnya. Murid sedia mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Murid menghindari segala bentuk salah laku dan pelanggaran disiplin sekolah. Murid hendaklah bekerjasama dengan melaporkan segala pelanggaran peraturan sekolah. Murid juga harus menerima dan memahami segala hukuman yang diputuskan oleh lembaga disiplin sekolah. Mengambil teladan dan pengajaran terhadap hukuman yang diterima serta berazam tidak mengulanginya. Berhubung dengan para guru atau kaunselor jika menghadapi masalah. Daripada gambar ini, kita melihat 3 orang pelajar sedang dijatuhkan hukuman. Cikgu berada di kelas sedang mengajar, namun mereka bertiga berada di luar kelas. Mereka sedang
Nerima hukuman yang diberi oleh guru mata pelajaran yang sedang mengajar. Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak berdisiplin. Pelajar semua jangan mencontohi perbuatan ini. Keadaan yang kedua, keadaan semasa di dalam kelas, cikgu sedang mengajar dan pelajar sedang belajar. Pada masa itu berbunyi telefon cikgu. Semua jadi bingung. Cikgu bingung kerana telefon berbunyi semasa mengajar. Pelajar pula bingung, takut bunyi itu adalah bunyi telefon yang dibawa. Untuk pelajar, adalah satu kesalahan membawa telefon ke sekolah. Jadi elakkan daripada membawa telefon ke sekolah. Peraturan atau undang-undang sekolah. Aspek 1. Hormat menghormati. Poin 1. Peraturan atau undang-undang sekolah mestilah dipatuhi dan dihormati oleh semua pelajar. Aspek 1.2. Pelajar mestilah menghormati guru-guru, kaki tangan sekolah, pengawas sekolah, ketua kelas, pelawat-pelawat dan rakan-rakan sepersekolahan. Aspek 1.3. Pelajar dikehendaki menghormati bendera negara, bendera negeri dan bendera sekolah. Aspek 1.4. Berdiri tegak ketika menyanyikan lagu negaraku, ibu pertiwiku dan lagu sekolah. Nyanyian hendaklah dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Aspek 2. Pakaian dan rambut. Poin 1. Peraturan mengenai pakaian dan rambut adalah mengikut arahan Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2 1976, Bilangan 4 1976 dan Bilangan 12 1978. Aspek 2.2. Pakaian seragam yang bukan fashion, bersih, lengkap dengan tag nama dan rencana sekolah di atas kocek baju lelaki, tudung bagi yang perempuan. Aspek 2. Pakaian dan rambut. Poin 3. Pelajar lelaki baju kemeja warna putih, lengan pendek dimasukkan dalam seluar, butang dikenakan dengan lengkap, seluar warna hijau, bukan jenis jin. Aspek 2. Pakaian dan rambut. Pelajar perempuan baju kurung warna putih, kain jenis cotton tetron, lengan panjang bercekak, tudung warna putih, tepi tidak berbunga, kain berwarna biru. Ini contoh baju pakaian bagi lelaki dan pelajar perempuan di sekolah SMK Kemenang. Lengkap semuanya dan dipakai dengan rapi. Contoh kedua, masih berkisar dalam aspek 2, pakaian dan rambut. Poin 5. Untuk kegiatan sukan dan PJK, baju T sekolah lengan pendek bagi lelaki, lengan panjang bagi perempuan, seluar trek sekolah warna hitam atau biru dengan logo SMK Kemenang. Aspek 2.
pakaian dan rambut. Poin 6. Pelajar digalakkan memakai pakaian unit beruniform masing-masing pada setiap hari Rabu. Aspek 2, poin 7. Pelajar lelaki mesti berambut pendek dan tidak berfashion, tidak menyimpan janggut dan misai. Aspek 2, poin 8. Pelajar perempuan boleh berambut panjang, pastikan didandan dengan kemas, tidak diwarnakan dan tidak berfashion. Aspek 2, pakaian dan rambut, poin 9. Semua pelajar dilarang memakai atau membawa barang-barang kemas atau penghiasan ke sekolah. Contoh rambut yang dibenarkan di sekolah kita: dari belakang, dari depan, dan dari sisi. Ini contoh juga yang boleh kita gunakan. Jika berambut panjang bagi pelajar yang bukan Islam, hendaklah diikat dengan rapi. Masih dalam aspek 2, pakaian dan rambut. Style rambut yang tidak dibenarkan: botak di tepi keseluruhannya ala Mexican atau mohawk, botak keseluruhan skinhead, apa-apa fashion yang tidak sesuai. Ini contoh potongan rambut yang tidak dibenarkan di sekolah kita. Style mohawk. Aspek 2 masih berkisar pada pakaian dan rambut. Style seluar yang tidak dibenarkan: kaki labuh melebihi tumit, style banjir, kaki lebar bell bottom, koyak di tepi, hujung kaki tidak berjahit, dan seluar dijahit ketat. Tidak dibenarkan di sekolah. Style tali pinggang yang tidak dibenarkan: berkepala besar, tali pinggang kulit, berwarna-warni. Aspek 3, kedatangan. Pelajar hendaklah hadirkan diri 10 minit lebih awal untuk sebarang aktiviti. Aspek 3.3, jangan keluar dari kawasan sekolah ketika waktu persekolahan kecuali dengan izin pengetua, penolong kanan atau warden bertugas. Aspek 3, kedatangan. Hanya surat Dr. MC yang menyatakan sebab tidak hadir diterima sebagai bukti. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa maklumat akan diberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Surat peringatan terakhir dihantar untuk memaklumkan pelajar berkenaan memberhentikannya bersekolah, atau kata lain diberhentikan persekolahan atau dibuang sekolah. Peraturan sekolah mengikut Ordinan Pelajaran 1957. Jika pelajar tidak hadir berterusan 3 hari, amaran pertama boleh diberikan.
Jika pelajar 3 hingga 7 hari sama dengan 10 hari, maka amaran kedua boleh diberikan. Jika kehadiran pelajar 10 hingga 7 hari, iaitu 17 hari amaran terakhir, kalau masih juga tidak hadir melebihi 31 hari, maka pelajar boleh dibuang sekolah. Jika bilangan hari pelajar tidak hadir bukan berturut-turut, amaran pertama boleh dikira 10 hari. Kalau dia sudah tidak hadir, boleh diberi amaran pertama. Jika 30 hari dia tidak hadir, dia boleh diberi amaran kedua. Jika 40 hari tidak hadir, maka boleh diberi amaran ketiga terakhir. Dan 60 hari tidak hadir secara tidak berturut-turut, maka pelajar itu boleh dibuang sekolah. Peraturan dan undang-undang sekolah aspek 4, kebersihan. Pertama, poin 1, pelajar-pelajar mestilah menjaga kebersihan dan kesihatan diri, bilik darjah, bangunan dan kawasan sekolah. Aspek 4, kebersihan. Poin 2, buang sampah dan sisa makanan dalam bakul atau tong sampah yang disediakan. Aspek 4, kebersihan. Poin 3, jaga kebersihan tandas, sila pam atau bersihkan tandas selepas digunakan. Aspek 4, kebersihan. Poin 4, jangan meludah dari tingkat atas bangunan atau meludah di lantai konkrit. Aspek 5, disiplin. Poin 1, pelajar-pelajar mestilah berkelakuan baik, bersopan santun dan mempunyai sikap bertanggungjawab pada setiap masa. Aspek 5, disiplin. Poin 2, jangan membawa, membaca, memiliki buku-buku komik, majalah, CD, VCD, DVD atau apa-apa bahan yang boleh menjejaskan akhlak. Aspek 5, bahagian disiplin. Pelajar jangan membawa, menghisap atau memiliki atau menjual rokok. Seterusnya, jangan membawa atau memiliki pemetik api atau mancis. Jangan membawa atau memiliki alat-alat yang berupa senjata. Semua pelajar bertanggungjawab menjaga keselamatan harta benda sekolah. Adalah menjadi satu kesalahan jika pelajar mengotor atau menconteng dinding, mengoyak kenyataan atau merosakkan harta benda sekolah. Pelajar yang didapati bersalah merosakkan harta benda sekolah dikehendaki membayar ganti rugi kerosakan. Minta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke pejabat, bilik guru, bilik pengetua, stor atau sebarang bilik. Jangan membuat bising atau mengganggu perjalanan pengajaran dan pembelajaran dalam waktu persekolahan. Jangan keluar tandas tanpa kebenaran. Dapatkan kad kebenaran keluar kelas terlebih dahulu dari guru yang mengajar ketika itu. Pelajar yang keluar dari kelas tanpa kad kebenaran keluar kelas akan dikenakan tindakan serta-merta. Jangan makan atau minum dalam kelas. Aspek 6, keselamatan. Keselamatan jalan raya hendaklah diberi perhatian oleh semua pelajar. Sebarang kemalangan mestilah dilapor pada guru bertugas dengan serta-merta. Basikal atau motosikal yang digunakan mestilah dalam keadaan baik serta lengkap dengan peralatannya. Motosikal mestilah mempunyai insurans dan cukai jalan yang sah, tidak diubah suai, diletak di tempat yang dihaskan. Aspek 6, keselamatan. Penunggang motosikal hendaklah memiliki lesen memandu, memakai topi keledar, menunggang motosikal milik sendiri atau keluarga.
Peralatan sains, kemahiran hidup, pendidikan seni, makmal komputer, KDP serta peralatan sukan digunakan dengan kebenaran guru-guru berkenaan sahaja. Peralatan yang digunakan mestilah dijaga dengan baik supaya bersih dan selamat. Sebarang kerosakan atau kehilangan hendaklah diganti dengan peralatan yang sama. Pelajar hendaklah makan dan minum dibenarkan sahaja pada waktu rehat yang ditetapkan sahaja. Pelajar hendaklah berbaris dengan tertib ketika membeli makanan. Bersopan ketika makan. Gunakan bangku dan meja yang disediakan. Jangan makan sambil berdiri atau duduk di sekitar longkang. Pelajar dilarang membeli makanan daripada penjajah di luar kawasan sekolah atas sebab kebersihan yang tidak terjamin. Pelajar dilarang menjalinkan hubungan cinta dalam atau di luar sekolah. Pelajar dilarang mengambil abang angkat atau adik angkat atau kakak angkat atau apa-apa saja yang berkaitan berhubung antara lelaki dan perempuan. Semua surat menyurat kepada pelajar akan tertakluk kepada tapisan oleh PKM, guru disiplin dan warden asrama atau mana-mana guru yang diarahkan oleh pengetua. Sekian, jaga diri, hiasi pribadi, jangan langgar peraturan sekolah sama sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.